Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita berbincang atau muzakarah mengenai dengan hukum hakam mengenai dengan puasa pada bulan Ramadan. Sudah pasti bulan Ramadan akan tiba dalam beberapa jam lagi lah. Dalam beberapa jam lagi, mungkin lusa kita akan berpuasa insya-Allah. Jadi di sana ada beberapa masalah yang kita perlu ketahui. Bila masuk bulan Ramadan, antaranya adalah kita perlu memperbanyakkan bacaan Quran. Kita perlu mendalami ilmu hukum hakam sedikit sebanyak mengenai dengan hukum hakam puasa. Dan begitu juga bila masuk bulan Ramadan, kita kena buat persiapan dari segi zahir dan juga batin lah, untuk menyambut bulan puasa ni, dari segi kesihatan dan sebagainya. Kita lihat pada pagi ni insya-Allah mengenai dengan beberapa perkara yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan. Perkara yang membatalkan puasa ada 4 jenis yang wajib seseorang itu buka puasa. Yang pertama adalah kerana bagi wanita yang kedatangan haid ataupun nifas, maka wajib dia berbuka. Walaupun pukul 6 petang, 7 petang kedatangan haid, kalau dia menahan diri, tak mau minum air, tak mau berbuka kerana niat ibadat, kerana niat nak sambung puasa sikit lagi, maka hukumnya adalah haram. Kerana dia tak boleh, kalau dia rasa dahaga, lapar, makan. Kerana dia tidak boleh menahan diri, hukumnya wajib dia berbuka puasa. Perkara yang kedua adalah hukum mengenai dengan harus berbuka puasa. Ini bagi orang yang bermusafir panjang, di perjalanan yang panjang, syaratnya keluar daripada rumah sebelum daripada azan subuh, melepasi sempadan sebelum daripada azan subuh. Bila mana dia keluar sebelum daripada azan subuh, maka dibenarkan untuk dia berbuka puasa. Cuma di sana ada satu hukum, adakah berbuka ataupun meneruskan puasa itu lebih afdal? Kerana dalam hadis sebahagian sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka bermusafir bersama dengan Nabi. Di kalangan mereka ada yang berbuka, di kalangan mereka ada yang tak buka puasa. Nabi tak larang orang yang tak buka puasa, Nabi tak larang juga orang yang berbuka puasa. Cuma ulama menyatakan sekiranya berpuasa itu lebih afdal jika tidak memberi sebarang kemudaratan. Kita panggil safar yang murih, safar yang memberi kerihatan yang tidak memenatkan. Safar yang begini seperti safar kita lah, bukan safar seperti zaman dulu, mereka menaiki unta, kuda dan sebagainya. Pada zaman sekarang berpuasa itu lebih afdal berbanding dengan berbuka puasa, dengan syarat, kalau dia nak buka puasa juga dengan syarat lah, keluar daripada sempadan, tempat dia adalah sebelum daripada azan subuh. Kalau lepas, maka tak dibenarkan untuk berbuka puasa, melainkan dalam situasi darurat sahaja. Hadis yang menyatakan laisa minal bir as-siyam fi safar, tidak ada kebaikan berpuasa dalam safar, dalam perjalanan tak ada kebaikan berpuasa. Ini ulama menyatakan sama ada hadis ini puasa selain bulan Ramadan, ataupun pada perjalanan dalam bulan Ramadan tetapi mempunyai kemudaratan yang besar yang menyebabkan dia kena berbuka puasa. Seterusnya orang yang sakit. Orang yang sakit ni kita akan bincang nanti sebentar lagi mengenai dengan ada sakit yang perlu bayar fidyah, ada sakit yang tak perlu membayar fidyah. Perkara yang ketiga yang membatalkan puasa adalah dia tidaklah dikatakan
wajib dan tidak juga harus, tidak haram dan tidak makruh. Seperti mana buka puasa orang gila. Sebab orang gila tidak ada apa-apa taklif, tidak ada apa-apa tanggungjawab ke atas dia. Jadi nak kata haram pun tak, nak kata wajib pun tak, nak kata makruh pun tak. Orang yang berpuasa memang tak boleh, orang gila memang tak boleh puasa. Perkara yang keempat, ini adalah diharamkan, seperti mana orang yang melewatkan qada Ramadan. Qada Ramadan, dia berbuka puasa pada Ramadan tahun lalu kerana ada beberapa faktor kesihatan ataupun beberapa keuzuran yang tak membenarkan untuk dia berpuasa. Kemudian dia tak qada sampai tahun ni. Lusa nak puasa dah. Dia tinggal 5 hari. Yang kita tinggal lagi 2 hari je. Kita nak puasa hari ni dengan esok. Dia ada 5 hari lagi. Maka dia perlu membayar fidyah. Sebab dia ada ruang yang panjang ataupun masa yang panjang bermula daripada bulan Syawal sampailah bulan Syaban ini. Allah Ta'ala memberi masa kepada dia dalam 11 bulan untuk dia qada puasa. Bukan bulan Syawal terus qada, tak. Allah Ta'ala bagi 11 bulan. Isteri Nabi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha juga qada puasa, tapi pada bulan Syaban. Di akhir-akhir kan dia sibuk bersama dengan Nabi SAW. Jadi dalam masalah qada puasa, sekiranya dilewatkan sampailah dah masuklah bulan Ramadan tahun ini, sedangkan dia mampu untuk berpuasa, maka hukumnya adalah berdosa, kerana dilewatkan. Berdosa, qada tetap kena qada, tetapi perlu membayar fidyah lah. Fidyah iaitu satu cupak makanan. Satu cupak makanan ini kalau di wilayah persekutuan satu cupak satu cupak menyamai 700 gram makanan asasi beras. 700 gram bersamaan dengan RM4. RM4. Dia berbeza zakat fitrah. Zakat fitrah 4 cupak. 4 cupak, kalau 4 darab 4 jadi 16 ringgit. Satu cupak RM4, RM16. Zakat fitrah kita RM14, RM7 ada, RM14 ada, RM21 ada. Okey. Adakah fidyah itu digandakan? Masalah digandakan ini ada dua pandangan dalam mazhab Syafi'i. Ada yang menyatakan kalau dia 2 tahun lepas punya Ramadan dia tak qada, maka digandakan. Makna bukan RM4 jadi RM8 satu hari. Itu ada satu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Satu pandangan lagi kata tak perlu digandakan. Tuan-tuan pergilah pejabat, kita panggil pejabat zakat, di sana ada tuan-tuan bagi tahu nak bayar fidyah, maka dia akan bagi tahu berapa ringgit tuan-tuan perlu bayar, berapa hari tuan-tuan tinggalkan. Ada sebahagian pejabat zakat ini yang menerima fidyah, dia tak mengambil kira apa tahun-tahun yang tinggal. Yang penting ada tinggal, tak kira tahun bila pun, dia tidak digandakan. Sebenarnya ada dua pandangan, dua-dua betul dalam mazhab Syafi'i. Okey. Cuma zakat fidyah ini, bayaran fidyah hanyalah untuk orang miskin. Tuan-tuan tak boleh masuk dalam tabung masjid. Begitu juga zakat. Tuan-tuan nak bayar zakat, masuk tabung masjid. Tak dibenarkan. Zakat ada saluran dia. Ada asnaf dia. Begitu juga dengan fidyah. Tuan-tuan tak boleh bagi masuk tabung masjid je. Fidyah juga ada orang yang layak untuk terima fidyah, iaitu orang-orang miskin ataupun fakir. Dia tak seperti zakat. Zakat 8 asnaf. Fidyah ini untuk orang miskin dan juga orang fakir. Kalau tuan-tuan pergi pejabat zakat kata nak bayar fidyah, dia akan khususkan duit itu tak termasuk duit zakat. Dalam pembahagian berbuka puasa ni ada 4 sebab tau seseorang berbuka puasa. Satu, disebabkan wajib membayar fidyah, wajib qada. Ini bagi siapa? Yang saya sebutkan tadi, bagi mereka yang melewatkan tanpa sebab. Bukan diberikan masa yang panjang 11 bulan tapi dia tak qada. Itu yang pertamalah. Sampailah melangkaui Ramadan tahun yang berikutnya. Satu lagi golongan adalah wajib qada dan juga fidyah, wajib membayar fidyah sahaja.
Ini bagi mereka yang sakit, yang tidak ada harapan untuk sembuh. Ini bila mana doktor menyatakan orang seperti ini tidak ada harapan untuk sembuh dan dia akan berterusanlah sakit begini. Ataupun doktor nasihatkan dia tak boleh nak buka, dia tak boleh puasa dah, orang macam ni tak boleh puasa dah. Maka pada ketika itu satu hari satu fidyah, satu hari satu cupak makanan untuk diri dia kerana tidak mampu untuk berpuasa daripada harta dia sendirilah. Begitu juga orang yang telah meninggal dunia, dia ada meninggalkan puasa fardu, tak kira puasa fardu nazar ataupun puasa fardu Ramadan. Bila dah meninggal dunia, dia tak ada apa-apa lagi dah, maka waris dia perlu keluarkan satu fidyah makanan, satu cupak makanan satu hari. Ataupun boleh juga waris ataupun orang lain qadakkan bagi pihak dia untuk berpuasa. Dia berpuasa ni, syarat kita nak qada untuk orang yang nak buat untuk seseorang, kena dia mati dulu. Kalau dia hidup, kita tak boleh buat. Syarat untuk puasa, kita nak buat kepada orang yang sakit, tak boleh, dia kena mati dulu, baru boleh buat. Tapi fatwa jadid ataupun qaul jadid dalam mazhab Syafi'i menyatakan bayar fidyah. Qaul qadim kata tak perlu bayar fidyah, cukup dengan gantikan puasa bagi pihak dia. Cuma untuk buat ibadat bagi orang lain, untuk puasa dia kena mati dulu. Berbeza dengan haji. Haji tak perlu mati, dia sakit, ada faktor kesihatan, walaupun duit dah cukup, dia bagi dekat orang suruh buat badal haji untuk dia, tapi dia tak mati lagi, boleh. Tapi doktor kata tak ada harapan sembuh, last sekali sembuh dia kena pergi sekali lagi. Sebab tak gugur tuntutan ke atas dia walaupun duit dah habis banyak ribu dah. Sebab dia sihat balik. Dia berbeza puasa dengan haji lah. Haji kena mati dulu, baru haji tak perlu mati. Sakit yang tak ada harapan dah sembuh, tak ada harapan nak sembuh, boleh menunaikan haji untuk dia. Berbeza dengan berbeza dengan puasa dia kena bayar fidyah kalau tak mampu nak berpuasa. Tapi sekiranya dia mati dalam keadaan dia meninggalkan puasa yang belum diqada, maka ada dua cara, sama ada membayar fidyah untuk si mati ataupun waris orang lain pun boleh puasa bagi pihak dia. Adapun sembahyang ataupun ibadat yang lain, itu ulama berbeza pendapatlah mengenai keharusan boleh ataupun tidak. Cuma sembahyang mazhab Syafi'i tak membenarkan, walaupun sebahagian mazhab di sana membenarkan untuk qada bagi pihak si mati. Kemudian kita lihat dalam masalah berpuasa yang kita perlu tahu, dia ada rukun-rukun dia. Antara rukun yang pertama adalah niat pada waktu malam. Terutama pada malam yang pertama lah. Dalam mazhab Maliki, malam yang pertama dia niat. Dia niat apa? Saja aku puasa Ramadan keseluruhannya. Saja aku puasa Ramadan keseluruhannya. Puasa Ramadan keseluruhan itu hanya berlaku pada awal Ramadan saja, kerana kita mengikut dalam pendapat Imam Malik. Puasa Ramadan yang wajibnya niat apa dia? Aku puasa Ramadan, cukup dua je. Dipanggil qasad dan juga ta'yin. Aku puasa Ramadan. Tak perlu sebut fardu Ramadan, tunai ataupun esok hari, kerana Allah Ta'ala itu semua sunat. Yang wajibnya adalah aku puasa Ramadan. Aku puasa Ramadan, cukup. Ini adalah wajib. Walaupun dalam mazhab yang lain menyatakan cukup dengan sahaja aku berpuasa. Sebab takkan jadi puasa lain. Dalam mazhab yang lain kata takkan jadi puasa lain melainkan puasa tersebut akan jadi bulan Ramadan. Dia niatlah puasa sunat Isnin, puasa sunat Khamis, tetap jadi puasa wajib Ramadan. Dia tak akan jadi puasa lain. Itu pendapat dalam mazhab yang lain lah. Dan dalam mazhab Malik juga sebenarnya berpuasa yang dibenarkan berturut-turut ini, satu niat ini
adalah berpuasa yang dipanggil berturut-turut. Seperti puasa Ramadan kan berturut-turut 30 hari. Begitu juga puasa kafarah. Ada kafarah yang wajib berturut-turut. Puasa nazar yang dia niatkan berturut-turut. Cukup sekali niat. Tetapi kalau dia berpuasa, kemudian dalam masa yang sama dia berpuasa, contohnya puasa kafarah dalam mazhab Malik lah, kemudian kedatangan haid ataupun demam, walaupun dibenarkan buka puasa, memang kalau haid wajib buka puasa, tapi lepas tu dia kena niat balik. Dia kena niat balik sebab telah terputus disebabkan demam dan sebagainya. Dia dah yang kata sekali niat itu yang berturut-turut. Mazhab Syafi'i dia berbeza. Dia kata setiap malam kena niat. Sebab apa setiap malam kena niat? Kerana ibadat Ramadan kita puasa, kalau kita batal hari yang kedua, hari yang pertama sah, hari yang kedua yang tak sah. Sebab setiap hari ibadat puasa kita ini adalah ibadat yang berlainan. Dia bukan sama. Hari pertama untuk hari pertama, hari kedua untuk hari kedua, hari ketiga untuk hari ketiga. Kita tak kata kalau hari ketiga batal, 1 sampai 3 Ramadan semua batal. Sebab tu setiap malam kita kena niat untuk membezakan ibadat hari pertama, ibadat hari kedua dan seterusnya. Perkara yang kedua, rukun dalam mazhab Syafi'i, rukun puasa ini adalah menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Satu lagi, kalau masalah niat ini, kalau tuan-tuan terlupa niat sampai pagi, sebenarnya mazhab Syafi'i kita batal. Tapi tuan-tuan bolehlah bertaklid kepada mazhab Hanafi yang menyatakan sah niat pada waktu pagi. Mereka mazhab Hanafi sah niat puasa fardu pada waktu pagi. Okey. Yang kedua, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa ini sebenarnya ada banyaklah. Di antaranya menyetubuhi isteri, batal puasa. Bukan sekadar batal, bahkan dikenakan kafarah al-uzma. Al-kafaratul uzma, kafarah yang besarlah, merdekakan hamba. Dan akan tak mampu juga puasa 2 bulan berturut-turut. Zaman sekarang tak ada hamba, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu, baru beri makan kepada 60 orang miskin. Ini semua kerana menghormati kemuliaan bulan Ramadan. Siapa yang mencabuli kehormatan bulan Ramadan ini, dia langgar, dia tak hormat, maka dikenakan bayaran dikenakan kafarah yang besar. Berbeza dengan puasa qada, berbeza dengan puasa nazar. Kalau tuan-tuan batal disebabkan bersama dengan isteri, dia tidaklah dikenakan kafarah sebegitu sekali. Walaupun dia berdosa, tak dinafikan. Setiap ibadat fardu, seseorang yang batalkan dengan sengaja tanpa sebarang sebab yang darurat, maka berdosa. Semayang fardu tuan-tuan batalkan sebab handset berbunyi je, maka batal. Sebab handset bunyi, tuan-tuan boleh matikan je, tekan matikan suara je. Tapi bila tuan-tuan batal angkat telefon, sedangkan bukan dalam situasi darurat, maka hukumnya berdosa. Begitu juga puasa nazar, puasa qada, itu semua puasa wajib. Tuan-tuan batalkan, sama ada batalkan dengan sebab makan, minum ataupun bersama dengan isteri, hukumnya berdosa, tetapi tidak dikenakan bayaran kafarah yang 2 bulan berturut-turut itu. Itu hanya berlaku pada bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan tak berlaku, cuma berdosa. Kalau puasa itu puasa fardu. Kalau puasa sunat tak berdosa, hukumnya makruh. Hukumnya makruh, seperti membatalkan solat sunat tanpa apa-apa sebab saja nak batalkan sembahyang sunat, maka hukumnya adalah makruh. Untuk dia ada 2, satu golongan muda, golongan tua. Dalam kita mencium isteri, terutama pada bulan Ramadan. Kadang-kadang pernikahan pun ada bulan Ramadan. Baru ni orang jumpa saya nak menikah. Saya kata nak menikah bila? Sebelum Ramadan ke bulan raya nanti? Dia kata bulan Ramadan nak puasa. Bulan Ramadan ni saya nak menikah.
23 hari bulan ke apa. Dia nak menikah bulan Ramadan. Saya pun tak tahu. Walaupun sebelum ni saya pernah menikahkan beberapa orang dalam bulan Ramadan. Cuma kita pesanlah kepada dia bulan Ramadan, kena jagalah kehormatan bulan Ramadan. Jangan sampai terbatal puasa pada bulan Ramadan. Dimakruhkan seseorang mencium isteri dia pada bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa bulan Ramadan. Dan makruh tersebut boleh membawa kepada makruh tahrim. Makruh tahrim ni makna hukumnya haram lah, pendek kata haram. Sekiranya perkara tersebut merangsang syahwat dia. Ini semua berdasarkan sabdaan Nabi, man hama haulal himal, man hama haulal hima yushiku an yaqa fi. Siapa yang bermain di kawasan larangan, takut-takut terjatuh dalam kawasan larangan. Ini riwayat Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah kata Nabi SAW memberi kelonggaran mencium isteri untuk orang tua, golongan tua, dalam keadaan dia berpuasa. Dan Nabi larang, Nabi memberi kelonggaran untuk orang tua, tapi Nabi larang orang muda untuk melakukan perkara tersebut. Kemudian Nabi memberi sebab, illah, sebab iaitu orang tua dia dapat kontrol keperluan hajat dia, adapun orang muda dia dapat rosakkan puasa dia. Kemudian perkara yang berikutnya membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Bila muntah tak sengaja, tidak batal puasa. Begitu juga orang yang mimpi, yang mengeluarkan air mani, dia termimpi, mimpi sehingga keluar air mani, dia bukan keluar dengan sengaja, maka tidak batal. Sama juga dengan muntah, dia muntah, mungkin dia sahur apa dah tadi, muntah pagi tu, dia muntah, tidak batal puasa. Tapi kalau dia korek muntah, itu yang membatalkan puasa. Dalam masalah ini, kalau kita lihat masalah muntah ini, yang perlu kita fahami, sekiranya dia tak kumur mulut dia dah muntah. Muntah tu najis. Bila najis melalui kawasan mulut, jadi mulut kita juga najis, kena basuh. Kalau dia lepas dia muntah, dia tak kumur, dia tak bersihkan mulut, dia telan air liur, maka air liur tersebut dipanggil air yang mutanajis. Sebab apa? Air mutanajis, air liur ni suci, cuma dia cemar lah, dia kotor, tapi dia tidak najis. Bila mana bercampur, bila mana berkesan daripada muntah, maka dia najis. Bila najis, wajib dia basuh. Kalau dia tak basuh air liur lepas muntah, dia biarkan kemudian ditelan, maka hukumnya batal. Sebab apa? Sebab air liur itu telah dinamakan air mutanajis, telah campur dengan benda yang najis. Samalah juga kalau gusi dia berdarah ataupun lidah dia berdarah, wajib dia basuh mulut dia, kerana air liur itu telah bercampur dengan darah. Darah tu najis. Darah ini dia dimaafkan tau. Antara darah yang ma'fu anhu, darah yang dimaafkan. Tapi darah ni dimaafkan pada pakaian kita, pada badan kita ketika semayang, selain daripada air. Darah ni bila jatuh dalam air tak dimaafkan walaupun sedikit. Contohnya dalam satu baldi jatuhnya satu titis darah, maka air tersebut najis sebab dia campur dengan darah. Walaupun darah tadi hanya 2-3 titik je, tak berubah pun warna air tadi, memang tak berubah, tetapi darah ini hanya dimaafkan untuk dimaafkan pada badan, pakaian, pada air tak dimaafkan. Sebab itu mulut yang berdarah bercampur dengan air liur tu air juga, dia jadi najis. Kena sucikan mulut dulu. Kalau dia mulut yang berdarah, lidah ataupun gusi, dia telan, maka hukumnya batal puasa. Sebab air liur tadi mutanajis. Melainkan seseorang yang memang tak boleh buat apa dah, memang sentiasa berdarah, itu tak apalah, sentiasa berdarah, bersih mulut dia semua darah juga, memang tak henti darah, itu tak apa. Begitu juga yang bersendawa. Seseorang yang bersendawa terkeluar, dia bersendawa dia ada dua. Satu, dia keluar angin je. Dia angin tu dia rasa macam makanan. Angin tak apa, dia bukan ain, dia bukan benda. Kalau dia sendawa keluar makanan ataupun apa benda yang daripada dalam keluar, melepasi makhraj, melepasi makhraj huruf ha ni atas ni lah, ha dengan kha tu dekat dah, dekat dengan halqum.
Bila melepasi saja huruf ha, dia keluar, makna sampai ke kawasan mulut, maka wajib dikeluarkan dan wajib basuh mulut. Sebab dia dikira sebagai macam muntah. Dia dikira sebagai muntah. Tapi kalau sendawa, kemudian rasa macam keluar makanan, dia rasa angin je, rasa makanan, itu tidak batal. Itu bukan ain, bukan benda yang keluar. Di setiap benda yang keluar, kalau sampai saja ke batasan ha ataupun kha, batasan zahir, maka wajib dikeluarkan. Kalau hingus ke ha ke, kita keluarkan sampai ke tengah dah, maka wajib kita buang. Tak boleh telan. Dah sampai ke melepasi halqum, mana melepasi halqum tu dah keluar sampai ke mulut, wajib. Sama juga ketika semayang. Bila semayang wajib juga. Bila semayang telan, batal juga. Setiap perkara yang membatalkan solat adalah perkara tersebut membatalkan puasa. Setiap perkara yang membatalkan solat, perkara tersebut membatalkan puasa. Tapi tak semua perkara yang membatalkan puasa itu membatalkan solat. Maksudnya dalam solat kita tak boleh korek hidung, tak boleh makan, minum. Macam tu juga dengan puasa, sama. Ketika mana solat kita tak boleh telan kahak kita, hingus kahak tak boleh telan, melainkan memang tak ada cara lain dah, terpaksa telan. Dia cuba nak keluar, tak boleh keluar, kita telan, itu tak apalah. Tapi kalau dia boleh keluar, usaha untuk keluar, wajib keluar. Cuma dibuanglah di mana-mana tempat, sama ada di tisu dia ke, di tisu atau sapu tangan, ataupun kalau dia pakai serban yang panjang, boleh buang di ekor serban dia. Ada juga kalau tak ada tempat sangat, kita buka kopiah, kita buang dalam tu lah. Sebab kita memang tak boleh telan. Kalau telan, dia akan batal puasa. Tak boleh nak buang dekat sejadah, sebab dia akan cemar, akan mengkotorkan kawasan untuk semayang. Berbeza zaman Nabi. Zaman Nabi dia akan buang depan dia lah. Sebab zaman Nabi tidak ada kapet, semayang atas pasir, itu tidak mengapa. Memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka, kita panggil manfaz, seperti mana hidung, mulut, kemaluan, memasuk walaupun atas dasar perubatan, maka perkara tersebut adalah membatalkan puasa. Dia kalau benda yang tak terbuka, kalau cocok, benda tak terbuka, maka itu tidak membatalkan puasa. Berbeza dengan masuk ni keluar. Kalau keluar tidak batal. Dia masalah puasa ini dia banyak masuk. Bila memasukkan sesuatu benda dalam hidung, dalam mulut, telinga ini kita tengok. Telinga ni sampai ke kawasan batin dalam ataupun tidak. Kalau menitiskan ubat di telinga, mata tidak batal puasa. Tapi kalau berubat sampai ke gegendang telinga tu, itu kawasan batin, maka batal puasa dia. Setiap benda yang dimasukkan, itu kita kena lihat, dimasukkan pada rongga yang terbuka. Tapi kalau keluar ni jaranglah batal puasa, melainkan keluar muntah dengan sengaja, itu batal puasa. Dia berbeza dengan bab semayang. Bab semayang wuduk ni keluar yang batal, masuk tidak batal. Tapi masuk pun ada kalanya batal juga. Makan, minum batal semayang. Kalau memberi suntikan dan sebagainya tak membatalkan puasa sebenarnya. Memberi suntikan, sebab dia bukan suntikan yang memberi kekenyangan, yang pertama. Dan yang keduanya, bukan pada rongga yang terbuka. Dan puasa yang perlu kita tahu, puasa ini, seseorang yang meninggalkan puasa, dia meninggalkan secara sengaja, maka hukumnya wajib. Wajib apa? Wajib qada. Wajib qada. Sebab apa? Sebab meninggalkan puasa dengan sengaja. Bila wajib qada itu adalah segera dia qada. Mana kalau dia tinggal satu hari bulan Ramadan, satu hari dia sengaja tak puasa, maka start saja 2 Syawal wajib disegerakan qada puasa dia. Sebab apa wajib? Sama dengan semayang lah. Semayang tuan-tuan saja tengok TV sampailah asar, bukan tertidur saja tengok, lagi 5 minit nak asar ni, tak apalah, tengok dulu. Dah habis zuhur, tuan-tuan sengaja tinggalkan.
maka wajib sembahyang, wajib qada segera. Mana qada segera tu masuk asar, tuan-tuan tak boleh sembahyang asar lagi, kena sembahyang zuhur dulu baru boleh sembahyang asar. Sebab pada ketika itu meninggalkan ibadat fardu dengan sengaja wajib disegerakan qada. Sama juga dengan puasa. Tuan-tuan tinggal puasa, puasa ni tinggal dengan sengaja. Tinggal dengan sengaja tu wajib qada segera. Berbeza dengan tinggal tak sengaja. Tak sengaja ni makna dengan keuzuran lah. Dengan keuzuran, contohnya sakit dan sebagainya, maka dibenarkan untuk qada, dibenarkan lewatkan qada puasa. Qada tetap wajib, cuma dibenarkan kelonggaran, dipanggil at-tarahi, dilewatkan qada tersebut. Cuma tuan-tuan jangan salah fahamlah, bila mana solat ditinggalkan, solat fardu ditinggalkan sengaja, wajib segera qada, tak boleh buat solat sunat. Kalau macam tu bulan Ramadan tak boleh solat tarawih sebab dia kata 10 tahun dulu dia tinggal, dia tak pernah semayang, sekarang baru sedar dia nak semayang. Jadi 10 tahunan ni kena qada semayang, tak boleh solat sunat, tak boleh buat tarawih, tak boleh buat witir, tak boleh buat, kena qada je. Tuan-tuan, bila 10 tahun ni memanglah hukumnya wajib, wajib disegerakan qada. Tapi bila dah terlampau banyak, bila dah terlampau banyak 10 tahun, tuan-tuan bayanglah, kalau sehari 5 waktu, 5 waktu, kalau darab sebulan tu, darab 30 pun 5 waktu, 5 waktu darab 30 dah 150 waktu. 150 waktu ni nak darab dengan 12 bulan. Jadi takkanlah tuan-tuan tak buat sembahyang sunat. Sembahyang sunat, terutama tarawih, witir pada bulan Ramadan itu perlu tuan-tuan buat walaupun ada sembahyang yang tuan-tuan tinggalkan. Kerana sembahyang tarawih ni hanya datang sekali je dalam sebulan, sebulan dalam setahun. Begitu juga solat-solat sunat yang lain, qabliyah, ba'diyah, untuk menampung kekurangan sembahyang fardu. Cuma tuan-tuan ada niat untuk qada, berterusan buat qada tu sikit. Tapi janganlah ditinggalkan solat sunat semua. Ditinggalkan solat sunat semua sampai tak buat langsung. Itu antara kesalahan yang besar lah. Bila buat solat qada tak buat solat sunat, jadi tuan-tuan akan kerugian yang besar, berlaku satu kerugian yang besar. Dan wajib qada juga kalau dia tak niat pada waktu malam dalam mazhab Syafi'i lah. Dia tinggal dengan sengaja dia tinggal dengan sengaja niat pada waktu malam, maka keesokan harinya, bukan keesokan hari masuk bulan Syawal wajib qada. Wajib qada. Dan adakah puasa tersebut tidak sah? Puasa tak sah sebab tidak niat. Tapi dalam masa yang sama, bukan makna boleh makan, boleh minum. Dia ada puasa wajib. Setiap puasa wajib bulan Ramadan, walaupun tuan-tuan batal puasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan tuan-tuan batal puasa, imsak tu wajib. Apa maksud wajib? Maksudnya tak boleh makan, tak boleh minum. Kalau tuan-tuan kata aku tak niat, batal puasa, dah batal, baik aku makan minum je. Tuan-tuan makan tu, makan pagi tu dah kira dosa. Sebab tuan-tuan kata tidak niat makan lah, sarapan pagi, berdosa. Kemudian minum pula, berdosa. Tengah hari makan lagi, berdosa. Setiap perkara yang membatalkan puasa bulan Ramadan tuan-tuan buat, dianggap berdosa. Sebab dia wajib menahan diri. Walaupun tuan-tuan dah batal puasa dah pada hari tu, tetap wajib untuk menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Kalau kita tak niat pada waktu malam, kita pula tak bertaklid kepada mazhab Malik yang niat satu hari, nak niat pada malam pertama tu untuk keseluruhan Ramadan, dia tak niat. Kemudian dia tak niat juga pada malam puasa tu. Sepatutnya malam ketiga, keempat tu dia kena niat lah untuk keesokan hari puasa. Dia tak niat, puasa dia tak sah. Tapi bila puasa tak sah, wajib qada selepas Ramadan nanti pada bulan Syawal atau bulan-bulan yang lain, wajib qada. Bukan bermakna dia boleh melakukan perkara yang membatalkan puasa seperti makan, minum. Dia tak boleh, sebab menghormati bulan Ramadan. Wajib menahan diri dia daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Sebab persepsi sebahagian masyarakat, dia kata dah alang-alang tak sah, baik makan je, sebab nanti kena qada juga. Wajib, hukumnya wajib menahan diri. Kalau tidak, maka berdosa. Hukumnya berdosa. Setiap
minuman dia, setiap makanan yang dia makan itu semua dia anggap sebagai dosa. Berbeza dengan perempuan yang haid. Perempuan yang haid, walaupun dah pukul 7 tiba-tiba keluar darah haid dia, batal puasa dia. Tapi dia kata aku nak tahan jugalah, nak buka puasa sekali dengan ramai-ramai, tetap berdosa. Sebab apa? Dia niat untuk tahan diri. Hukumnya wajib berbuka. Itu bukan wajib menahan diri, wajib buka. Kalau dia habis haid pada pertengahan siang Ramadan, contohnya dia habis haid itu pada pukul 4-5 petang, adakah boleh dia makan lagi? Ataupun dia habis pukul 10 pagi, adakah boleh dia makan? Hukumnya disunatkan dia imsak. Imsak ni disunatkan untuk dia tak makan dan minum. Tapi kalau dia makan minum pun tak apa, tak berdosa lah. Tapi jangan buat depan orang, kerana dia bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah satu bulan mulia. Walaupun kita sakit, tak boleh makan depan orang. Walaupun perempuan yang cuti, yang datang bulan, dia tak boleh makan depan orang. Dia kena menjaga kehormatan bulan Ramadan tersebut. Saya selalu sebutkan Nabi SAW, bila mana Nabi keluar daripada masjid bersama dengan isteri dia, Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai adalah bangsa berketurunan Yahudi. Dia memang cantik lah, dia rendah tapi cantik. Bila mana Nabi keluar dengan Safiyah binti Huyai, maka bertembung dengan dua orang sahabat. Maka Nabi kata, nanti dulu Nabi perkenalkan, ini isteri aku ni. Nabi bagi tahu, bukan perkenalkan, Nabi bagi tahu, ini isteri aku ni. Dua orang sahabat Ansar ni pelik. Sebab apa Nabi bagi tahu begitu? Nabi kata, inna syaitan yajri minal insan majrad dam. Kerana aku khawatir syaitan ini berjalan di tempat laluan darah kamu. Maknanya macam mana pun kamu sangka baik dengan Nabi takkan keluar dengan perempuan lain, dia pasti keluar dengan isteri dia. Tapi kamu akan bersangka buruk. Tantah Nabi keluar dengan orang lain, perempuan lain. Sampai tahap begitu, Nabi nak mengelakkan sangkaan buruk orang kepada Nabi. Menjadi satu sunnah mengelakkan sangkaan buruk manusia kepada kita. Jadi tuan-tuan, ataupun perempuan yang kedatangan haid, maka janganlah pergi makan kedai ke apa, maka bungkuslah. Kalau yang terbaik kita masak kat rumah kita, melainkan kita bawa anak-anak kecil, memang dia lupa bawa air, dia nak minum juga, memang terpaksa belilah, tapi bukan minum, bungkuslah. Tapi kalau perempuan, seeloknya masak di rumah, ataupun ialah makan makanan tempat yang tersembunyi, supaya tidak syiarkan. Orang yang sakit pun begitu, dia tak perlu nak tunjuk kepada manusia yang lain tentang diri dia yang tidak berpuasa. Dan ada ketikanya berbuka puasa, menahan diri pada buka puasa juga sunat. Contohnya tuan-tuan tak berpuasa ketika safar, daripada Kuala Lumpur sampai ke Kedah. Sampai Kedah ni, tuan-tuan tolak sebelum subuh, sampai Kedah pukul 10 pagi. 10 pagi dah memang tak berpuasa lah tadi dalam perjalanan. 10 pagi sampai. Jadi 10 pagi itu tuan-tuan nak makan minum boleh, tapi disunatkan tahan, imsak, menahan diri tidak makan minum sampai buka puasa. Itu yang disunatkan lah. Tapi kalau nak makan minum pun memang tidak berdosa, disunatkan saja. Itu antara beberapa perkara yang menyebabkan batal puasa. Batal puasa juga murtad batal puasa, haid, nifas batal puasa, ataupun wiladah, melahirkan anak batal puasa, gila batal puasa. Semua ini batal puasa walaupun seketika. Tuan-tuan gila, jadi sakit sawan ke apa ke, dia macam gila sekejap, dalam 2-3 minit je puasa batal. Sebab apa? Pasal walaupun seketika gila batal. Haid walaupun keluar, contohnya haid keluar daripada malam tadi, lepas maghrib sampailah subuh, sampai pukul 7 pagi, tapi haid kena 24 jam. Jadi maknanya 24 jam dia keluar haid, pukul 7 pagi habis. Bila 7 pagi habis, walaupun haid tu berhentinya haid lepas azan subuh, masuk waktu subuh berhenti kedatangan haid dia, batal juga puasa.
Sebab haid nifas walaupun seketika waktu dalam bulan Ramadan, batal puasa dia. Gila pun begitu juga, murtad pun begitu, walaupun murtad seminit masuk Islam balik, batal puasa. Orang gila pun batal. Sebab apa? Sebab waktu gila walaupun beberapa minit, dia tak tahu, kemungkinan adalah melakukan perkara yang membatalkan puasa. Pengsan, koma, mabuk dengan mabuk yang tidak sengaja lah, ataupun pengsan, koma, kalau sepanjang hari itu batal puasa. Contoh dia pitam, pengsan daripada bila? Daripada subuh sampai ke isyak, itu batal lah puasa dia. Tapi kalau dia pengsan, dia tak sedar diri daripada pagi sampai pukul 10 je, sampai zuhur, maka puasa dia masih sah. Puasa dia masih dianggap sah kerana tidak sepenuh hari. Itu berbezalah pengsan ataupun mabuk yang tidak sengaja. Kalau yang ditidurkan seperti COVID-19 zaman dulu lah, cerita ataupun pesakit yang ditidurkan ini sebenarnya hukumnya sama dengan ditidurkan ni, sebenarnya hukumnya sama dengan haid, dia kena qada. Orang yang ditidurkan, doktor tidurkan dia, hukumnya sama dengan haid. Apa yang sama dengan haid? Sembahyang tak perlu qada, puasa kena qada. Itu kesimpulan dia lah. Walaupun perbahasan dia panjang, saya buat kesimpulan, iaitu hukumnya sama dengan haid. Haid tak perlu qada puasa, tak perlu qada solat, puasa kena qada. Begitu juga orang yang ditidurkan, dia ditidurkan 5 hari. 5 hari tak perlu solat. Sebab dia tak sedar, tak ada pun taklif, tanggungjawab solat ke atas dia. Kemudian adakah perlu dia qada solat? Tak perlu qada solat sebab dia koma. Orang yang ditidurkan sama seperti qama, tak perlu qada solat. Puasa 5 hari dia kena qada pada bulan Ramadan lah. Puasa memang wajib dia qada. Sama seperti perempuan yang kedatangan sama seperti perempuan yang kedatangan haid. Dalam masalah berpuasa ini juga saya sebutkan mengenai dengan hukum orang yang sakit ni, ada beberapa keadaan. Saya nak sebutkan di sini ada 6 keadaan orang yang sakit. Yang pertama, orang yang sakit yang tak mampu berpuasa dah. Sebab dia terlampau sakit, ataupun doktor kata orang seperti ini memang tidak ada situasi yang pertama, orang yang sakit yang tak mampu puasa. Dia tak mampu puasa sebab dia sakit pada hari itulah. Jadi dia kena buka puasa. Doktor pun nasihatkan jangan puasa, maka dia buka puasa dan dia qada. Seperti orang cuci buah pinggang lah. Cuci buah pinggang ni dia makan masa lama tau. Kadang-kadang 5 jam, 6 jam, 7 jam cuci buah pinggang. Dan doktor pun sarankan jangan berpuasa, sebab dia penat. Dia memang tak boleh puasa, akan memudaratkan diri dia. Maka dia tak berpuasa lah. Cuma situasi tu bukan situasi yang pertama yang kita bincangkan. Situasi yang pertama dia sakit biasa je. Cuma doktor kata dia tak boleh puasa. Dia buka, nanti dia qada. Lepas raya dia qada. Situasi yang kedua, dia sakit tapi sakit yang ringan je. Macam pening kepala sikit, sakit gigi. Jadi tak perlu buka puasa pun. Kalau buka puasa pun tak ada kesan apa-apa. Kalau buka puasa pun dia makan, dia sakit gigi, tak ada kesan apa-apa pun. Wajib untuk situasi kedua dia sakit juga, tapi wajib dia berpuasa. Situasi yang ketiga, sakit yang mana, sakit yang kuat, yang tak ada harapan nak sembuh lah, kanser ke atau sakit-sakit yang berat, dan doktor pun dah bagi tahu dia memang tak mampu puasa. Situasi yang ketiga ni adalah dia wajib berbuka sebab doktor suruh dia buka, memang tak boleh puasa. Dan yang keduanya, dia tak perlu qada sebab dia memang tak ada kuasa, tak ada kemampuan untuk qada. Bahkan dia kena memberi makan satu hari 1 cupak makanan bagi orang miskin. Kalau pergi ke Baitul Mal tu, bagi tahu dia ni duit fidyah, berapa hari tinggal. Itu situasi yang ketiga lah. Situasi yang keempat, bila masuk Ramadan, orang yang bila masuk Ramadan kepada orang yang sakit, dan dia sakit sampai akhir bulan Ramadan pun sakit juga. Kemudian lepas sakit, dia tak ada pun waktu yang disembuh. Daripada masuk hospital sakit, keluar hospital pun masih sakit lagi, tak sembuh dengan sempurna lagi.
kemudian mati, dan dia tak qada lagi puasa, dan hukumnya adalah tak perlu qada. Tak perlu qada, dan wali ataupun waris dia pun tak perlu untuk qadakan dia, dan tak perlu beri makan pun. Satu cupak makan tidak perlu. Sebab apa tak perlu? Dia memang lepas Ramadan sedang Ramadan sakit, lepas sakit terus mati. Tak perlu bayar. Tak perlu bayar, tak perlu qada untuk dia. Tak perlu bayar fidyah, tak perlu qada. Sebab tidak ada ruang untuk dia qada puasa. Situasi yang kelima, seseorang yang sakit, dia buka puasa pada bulan Ramadan, kemudian dia malas untuk qada ni, dan tunggu lambat, tengok dah masuk Ramadan yang berikutnya, kemudian dia mati. Situasi yang kelima, dia berbuka puasa pada bulan Ramadan, sakitlah, ada sebabkan uzuran lah, sakit. Kemudian dia pun tangguh puasa ni, tangguh puasa qada, tangguh mati dia, tak sempat qada. Dia tangguh mati, tak sempat qada. Disunatkan bagi waris dia untuk puasa bagi pihak dia. Ka'an yasumu waladuhu ba'dal ayyam wa yasumul walad al-akhir ayyaman ukhra fa illam yaf'alu fa yut'imu an kulli yawmin miskin. Dia boleh ada dua cara. Sama ada waris dia puasa untuk pihak si mati, ataupun waris dia orang lain, upah orang lain untuk puasa bagi pihak si mati. Ataupun yang keduanya, kalau tak nak puasa, bagi makan satu cupak makanan satu hari, untuk orang miskin, bagi pihak si mati. Ambil, ini hukumnya wajib bukan sunat. Ambil daripada harta si mati. Ambil daripada harta si mati, harta peninggalan si mati. Kalau dia tak ada harta langsung, takkan RM4 satu hari pun tak ada tinggalkan harta. Kalau tak ada tinggal langsung duit kalau tak ada tinggal langsung duit, maka tidak ada kewajipan ke atas waris lah. Hukumnya sunat je, samalah. Hukum dia sebenarnya sama seperti mana seseorang yang ayah dia mati, mak dia mati, ada meninggalkan hutang yang banyak tau. Hutang banyak. Kemudian harta peninggalan pula sikit je, ada RM20, RM50 je. Hutang beribu-ringgit. Jadi macam mana kita nak langsaikan hutang ibu dan ayah ini? Adakah wajib kepada waris yang lain? Maka dari segi hukum fiqahnya tidak wajib. Itu dari segi hukum fiqah lah. Tapi dari segi ihsannya boleh dikatakan wajib, dari segi ihsan. Maksudnya mak ayah ni daripada kecil besarkan kita, jaga kita, beri nafkah kepada kita. Takkanlah ketika dia meninggal dunia tak mampu membayar hutang, kita tak bayar hutang bagi pihak dia. Kita tak langsaikan hutang bagi pihak dia, walaupun tak ada kewajipan dari segi hukum fiqah, kerana dia tak ada tinggalkan harta. Kalau dia ada tinggalkan harta, duit dalam bank ada puluhan ribu, ratusan ribu, wajib kita bayar, ambil harta daripada harta si mati tu. Tapi kalau dia tidak ada meninggalkan harta, maka tidak wajib. Samalah juga dengan badal haji. Badal haji ni orang yang mana di kehidupan dunia dia, ketika dia hidup, dia tak ada duit nak pergi haji. Kan nak pergi haji, kalau yang B40 ni 12,000 ke apa, tapi dia tak ada duit, 10,000 pun tak ada dalam bank, hanya 2-3 ribu je ada. Kemudian dia mati, adakah waris dia wajib menunaikan haji bagi pihak si mati? Tidak wajib menunaikan badal haji. Sebab apa? Ketika hidup pun dia tak wajib, tambah-tambah mati lagi tidak wajib haji. Sebab ketika hidup pun tak wajib, sebab tak ada kemampuan duit. Kalau dia mati lagi tidak wajib. Berbeza dengan orang yang mana di kehidupan dunia ni duit dia banyak, cuma dia tak terdetik lagi, atau belum terima panggilan lagi untuk pergi haji. Bila belum daftar haji lah, kemudian dia mati, duit banyak ni, maka baru wajib buat badal haji untuk dia. Sebab apa wajib? Sebab harta dia ada. Memang dia wajib pun sebenarnya, cuma dia tak berkesempatan untuk pergi. Itu beza dia. Tapi kalau tuan-tuan nak buat juga badal haji kepada orang yang dia tak ada kemampuan, tapi itu bukan wajib lah, jadi hukumnya sunat sebenarnya. Mak ayah kita mati, dia tak ada duit pun nak pergi haji, tapi kita keluarkan duit kita sendiri, bukan duit daripada harta pusaka tu. Sebab duit daripada harta pusaka tidak boleh, sebab itu bukan kewajipan.
Jangan pula mak ayah kita mati, duit dalam bank dia ada 2-3 ribu je, kita keluarkan duit itu pula untuk buat badal haji. Kita tak boleh keluar sebab badal haji itu bukan wajib bagi dia. Pembahagian harta pusaka itu wajib untuk waris-waris dapat bahagian masing-masing. Tapi kalau kita nak buat guna duit kita sendiri untuk mak ayah kita, itu tidak jadi masalah lah, sebagai satu ihsan. Walaupun tak ada kewajipan haji, saja-saja kita nak buat untuk mak ayah kita boleh. Cuma bukan perkara yang wajib, sebagai ihsan je. Macam saya bagi tahu tadi, mak ayah kita ada meninggalkan hutang, dia meninggal dunia, takkan kita tak nak bayar. Dari segi hukum fiqh tidak wajib. Sebab apa tak wajib? Sebab dia tak ada duit. Yang kita nak bayar ni guna duit kita. Tapi sebagai seorang anak, ihsan lah. Itu ihsan tu penting. Sampai kita nak memberi makan. Contohnya kelebihan memberi makan kepada orang buka puasa. Memberi makan kepada orang buka puasa ni, kelebihan dia besar. Nabi kata, man fattara sa'iman kana lahu mislu ajri sha'im min ghairi an yanqusa min ajri sha'im syai'an. Siapa beri makan orang buka puasa, dia dapat pahala seperti orang berpuasa tersebut. Tak kurang pun puasa orang berpuasa, jadi sedikit pun tak kurang pahala puasa dia. Sebenarnya kita beri makan orang buka puasa, pahala yang kita terima penuh. Tak seperti pahala kita berpuasa. Kita puasa, kadang-kadang pahala kita berkurangan. Ialah kadang-kadang tangan melakukan dosa, mulut dosa, mata melakukan dosa, kuranglah sikit pahala tu. Tapi bila kita beri makan orang buka puasa, pahala penuh. Dan memberi makan kepada orang buka puasa juga ada, memberi makan kepada orang ni, dalam satu hadis, fi kulli kabidin ratabatin ajrun. Setiap hati yang basah itu ada ganjaran. Mana setiap benda yang hidup, haiwan, tak kira lah manusia ke haiwan, setiap benda yang hidup kita beri makan ada dapat pahala. Dan ada dapat pahala. Kita beri makan kucing dapat pahala. Bukan beri makan saja, bukan sebab kecintaan kita semata-mata pada kucing, tapi dapat pahala. Beri makan kepada ikan dapat pahala. Walaupun roti dah rosak, kita beri makan kepada ikan dapat pahala juga. Kita tak boleh makan roti tu rosak, tapi beri makan dapat pahala. Beri makan kepada burung dapat pahala. Setiap benda yang hati yang basah, mana benda yang hidup, benda yang bernyawa, ada pahala. Sampai seorang wanita yang melakukan dosa besar, dan dipanggil dia seorang dia pernah melacurkan diri dia lah, tapi disebabkan anjing yang kehausan, dia buka khuf ataupun kasut dia cedok air dalam perigi, beri anjing tadi makan. Sebab perbuatan tu saja telah menghapuskan dosa besar dia. Menghapuskan dosa besar dia. Mana dia melacur ni, dia bukan melacur sekali, memang kerja dia tu. Tapi sebab perkara ini Allah Ta'ala tengok. Allah Ta'ala tengok buat ihsan kepada anjing. Walaupun anjing itu benda yang najis, yang mana tak boleh jadi suci. Anjing ni kita basuh macam ni takkan jadi suci, sebab dia memang najis ain. Anjing itu sendiri najis. Tapi disebabkan memberi minum kepada anjing, perempuan tadi dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berbeza dengan seorang perempuan dalam hadis yang sahih, iaitu seorang perempuan ini dia memenjarakan kucing. Dia dah tak nak bagi makan, dia tak nak lepaskan pun tak nak, beri makan pun tak nak. Dia kurung kucing tadi sampai mati kucing tadi, kelaparan. Maka dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kucing tu dimasukkan dalam neraka, perempuan yang kurung kucing tu, sebab dia telah seksa, tak nak bagi makan, tak nak lepaskan pun tak nak, bagi makan pun tak nak. Berbeza dengan cicak tau. Cicak kita kena bunuh. Tidak kira lah, ada orang kata kalau isteri dia sedang apa, mengandung, tidak boleh pukul haiwan, tak boleh pukul cicak. Cicak memang Nabi suruh. Nabi kata kalau sekali pukul cicak mati, maka 100 pahala dia dapat. Kalau 2 kali pukul lestik baru mati, kurang sikit pahala dia. 3 kali pukul baru mati, kurang sikit pahala dia. Kalau 5-6 kali pukul baru mati, sebab cicak ni susah sikit, dia kena picit kuat-kuat tengkuk dia baru mati, sebab dia liat. Jadi untuk kalau makin banyak kali pukul baru mati, maka kuranglah pahala, sebab nak menunjukkan ihsan. Cicak kena bunuh sebab dia termasuk dalam haiwan-haiwan fawasik juga, haiwan yang kotor, yang najis. Dia rumah kita dia akan berak masa satu tempat, dia menajiskan. Dan ada satu kisah dalam
satu hadis yang dalam satu riwayat lah cicak ni pernah bantu Nabi Sulaiman untuk apa, membesarkan api yang dibakar oleh Nabi Sulaiman, yang dibakar Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dibakar dalam api, cicak datang. Bukan datang untuk tolong, datang untuk tiupkan je. Cicak ni kecil je, nak tiup api tu besar mana sangat dia boleh besarkan. Bukan lihat tentang tiupan cicak tu, lihat tentang usaha dia untuk besarkan api yang dibakar oleh Nabi Sulaiman. Sebab tu dalam hadis Nabi suruh kita bunuh cicak. Hukumnya sunat. Di mana-mana tempat kita disunatkan untuk bunuh cicak. Berbeza dengan apa? Katak. Katak Nabi larang bunuh. Katak Nabi larang untuk kita bunuh katak dalam hadis yang sahih. Sebab apa Nabi larang? Ada satu kisah dalam satu riwayat, katak ni pernah menolong Nabi Ibrahim ni untuk memadamkan api Nabi Ibrahim. Dia bawa air. Katak nak bawa air macam mana? Kaki ada dua je, kaki pun kecil. Dia letak dalam mulut dia, dia bawa, kemudian dia letakkan dekat tempat Nabi Ibrahim, api Nabi Ibrahim. Besar mana sangat air yang katak tu boleh bawa. Bukan masalah berapa kuantiti air yang katak boleh bawa, tapi niat dia niat yang murni untuk memadamkan api Nabi Ibrahim. Sebab itu Nabi larang kita Nabi larang kita bunuh apa? Katak. Tapi Nabi suruh kita membunuh cicak. Dalam satu hadis yang terakhir dan satu hadis yang lain, Nabi kata inna fil jannah ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha a'addaha Allah liman at'ama at-ta'am wa afsha as-salam wa shalla bil laili wan nasu niyam. Nabi kata dalam syurga ada beberapa bilik tau. Dilihat zahirnya daripada batin, dilihat batin daripada zahir. Kemudian Allah Ta'ala menyediakan syurga ini kepada siapa? Kepada orang yang memberi makan dan orang yang memberi salam. Orang yang menyebarkan salam, memberi makan. Dan juga orang yang semayang pada waktu malam sedangkan manusia sedang tidur. Jadi ini semua adalah perkara berkaitan dengan bulan Ramadan, memberi makan yang saya sebutkan tadi, supaya sebagai satu galakan kepada kita lah, sama-sama kita bersedekah pada bulan Ramadan. Jangan kita berputus asa dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan menjanjikan kebaikan kepada kita. Manusia macam mana jahat pun, bulan Ramadan dia akan berubah. Sebab syaitan-syaitan akan diikat pada bulan Ramadan, dan usaha untuk melaksanakan kebaikan tu mudah. Pada bulan Ramadan kita nak solat, nak baca Quran pun mudah, senang. Sebab dia bulan kebaikan. Jadi sama-sama kita rebut bulan Ramadan yang ada. Jangan sampai kita sia-siakan bulan Ramadan walaupun hanya beberapa minit. Tuan-tuan, dalam aplikasi handset tuan-tuan ada Quran. Dalam handset tuan-tuan ada aplikasi Quran. Gunakan sebaik yang mungkin, manfaatkan sebaik yang mungkin. Tuan-tuan tunggu Grab, tunggu bas, tunggu giliran nombor dekat hospital ke klinik ke mana ke, tuan-tuan baca Quran dalam bulan Ramadan. Walaupun dapatlah 2 lay 3 lay selepas solat fardu, selepas daripada sembahyang maghrib. Yang terbaik buka puasa di surau ataupun di masjid. Kerana kita khawatir buka puasa di rumah, yang pertama kita tertinggal apa? Tertinggal sembahyang berjemaah maghrib. Kemudian bila kita sembahyang buka puasa di masjid di surau, lepas tu kita ada masa banyak lagi, setengah jam kita boleh baca Quran sementara tunggu azan Isyak. Kemudian bila kita berada di masjid sembahyang maghrib, disunatkan kepada imam wirid seperti biasalah. Maknanya wirid apa? Wirid seperti kita baca wirid biasa, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi kata siapa baca selepas sembahyang fardu, bukan khusus pada bulan Ramadan, mana-mana sembahyang fardu, maka diampunkan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sama ada tambah yuhyi wa yumiit ataupun buang yuhyi wa yumiit, dua-dua boleh. Dua-dua riwayat yang sahih. Pada sembahyang subuh, sembahyang maghrib sebut sebanyak 10 kali. Sehingga sebenarnya imam ini dia lepas astagfirullahalazim, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, kemudian dia hadap kepada makmum, sunat. Ataupun hadap ke sepusing ke sebelah kanan, sunat. Ataupun sepusing sebelah kiri sekiranya ada keperluan.
disunatkan istighfar, kemudian Allahumma antas salam, lihat kepada makmum ataupun pusing sebelah kanan. Berbeza dengan sembahyang subuh, sembahyang maghrib. Sembahyang subuh, sembahyang maghrib, maka disunatkan imam tidak berpusing belah kanan ataupun menghadap kepada makmum, melainkan selepas daripada habis la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Semayang-semayang yang lain, zuhur, asar, isyak, itu memadai hanya sekali ataupun tiga kali. Sebab dalam hadis tak ada bagi tahu berapa kali lepas semayang fardu. Mana sekali pun sudah cukup. Kemudian bila kita semayang berjemaah, dah pasti kita akan semayang sunat ba'diyah, semayang sunat ba'diyah maghrib. Itu banyak perkara-perkara yang kadang-kadang terlepas pandang pada bulan puasa, yang sepatutnya diisi dengan sebaik yang mungkin, tetapi kadang-kadang terlepas. Bila terlepas, sama seperti bulan-bulan yang lain, kita tak memanfaatkan sebaik yang mungkin. Salman Al-Farisi kata, solat fardu dalam bulan Ramadan menyamai 70 solat fardu di bulan-bulan yang lain. Manakala solat sunat pada bulan Ramadan menyamai satu ibadat fardu pada bulan-bulan yang lain. Ibadat fardu ganjaran dia besar. Manfaatkan sebaik yang mungkin, terutama solat sunat rawatib qabliyah, solat sunat selepas dan sebelum solat fardu. Itu tuan-tuan perlu jagalah, sebab dia yang membantu untuk menyempurnakan solat fardu. Solat rawatib. Kemudian solat berjemaah, usahakan tidak kiralah tengah hari zuhur, walaupun susah kadang-kadang zuhur ni, cuaca yang begitu panas sangat waktu zuhur, tapi tuan-tuan cuba untuk datang maghrib, kadang-kadang nak buka puasa sekali dengan anak, isteri, cuba juga untuk berusaha untuk mendapatkan berjemaah di masjid ataupun di surau, kerana hanya bulan Ramadan datang sekali dalam setahun, sebulan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Dan jangan lupa Nabi kata, siapa yang duduk berzikir sehinggalah naik matahari satu tombak, maka akan diberikan ganjaran. Kemudian di solat sunat dua rakaat akan diberi ganjaran seperti menunaikan haji dan juga umrah dengan sempurna lah. Jadi jangan lupa kita solat sunat 2 rakaat, sama ada isyraq ataupun solat sunat duha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu